Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang reka bentuk mekatronik. Last week kalau tak silap ni dua ni 1.15 ni menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat dan membuat penambahbaikan pada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. So last week kita lebih concentrate pada kereta kontrol kan. Jadi kereta kontrol tu kita dah tambah dia punya dua keadaan lah, dua keadaan yang mana keadaan yang kita ubah suai. So keadaan pertama, kereta tu mudah rosak bila ada halangan atau berlanggar dengan halangan yang ada di depan dia. Sebab bila pemandu ataupun macam kita yang kawal kereta tu, kita tak sempat nak brake, jadi langgar, terus langgar dan kereta tu rosak. Yang kedua, pasal kegelapan, bukan kegelapan, cahaya gelap. Okey, jadi bila kereta tu masuk dalam kawasan yang gelap, kita tak boleh kawal lah. So bila kita nak kawal pun tak nampak lah. Jadi kereta tu akan melanggar dengan halangan yang ada di tempat gelap tu lah. So dua keadaan ni kita terpaksa ubah suai supaya kita boleh dapat menyelamatkan kereta tu daripada rosak lah. Okey, yang pertama seperti yang kita dah bincang hari itu, kita akan pasang infrared. Okey, infrared. Dan bila kita pasang infrared, itu adalah peranti input kan. So kita juga kena pasang peranti output, iaitu apa dia? Buzzer, pembuzz. Untuk bila dia detect ada halangan kat depan, kereta tu akan berhenti dan buzzer akan berbunyi. So kita akan alert lah, siapa yang control kereta tu pakai smartphone tu, dia akan tahulah, oh ada halangan, kereta akan berhenti secara automatik dan dia akan berbunyi lah, dan kereta tu tak adalah rosak. Okey, itu yang pertama. Kedua, apa penguasaan yang kita buat pasal cahaya tadi. So bila kereta tu masuk ke dalam tempat yang gelap, jadi kita kena tambah satu peranti input, iaitu apa dia? Okey, betul, LDR supaya bila dia detect satu keadaan gelap, dia akan hantar signal pada mikro pengawal, dan mikro pengawal akan beritahu pada peranti input, iaitu LED. LED ni adalah lampu lah, dia akan menerangkan suasana yang gelap tu. So kereta tu bolehlah kita kawal dalam keadaan gelap. Jadi itu adalah dua keadaan yang kita buat modifikasi ataupun ubah suai pada kereta kontrol supaya kereta tu tidak rosak dan boleh digunakan dengan baiklah. Okey, untuk yang seterusnya kita pergi kepada 1.17 ni, membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Jadi produk ataupun kereta kontrol yang kita telah modify dua keadaan tadi, kita kena ujilah dia punya kefungsian dia. Kita kena nilai baik ke ataupun biasa-biasa saja ke, ataupun kita perlu penambahbaikan yang lebih pada keadaan tu. Okey, jom kita tengok 1.17, membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Baik. Okey, yang pertama tu penilaian kefungsian. Perlu dilakukan terhadap hasil penambahbaikan yang telah dilakukan terhadap produk. Memang betul lah, kita kena buat penilaian kefungsian lah selepas kita buat penambahbaikan pada kereta kontrol tu. Okey, ujian parameter digunakan bagi menilai kefungsian produk mengikut objektif yang telah ditetapkan. Jadi ujian parameter kita perlu lakukan lah. Okey, ujian parameter ni dilakukan bagi menilai kemampuan kereta kawalan jauh untuk berhenti dan mengeluarkan bunyi secara automatik apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan tersebut. Jadi ujian ni lah yang kita kena test kefungsian infrared, iaitu mikro pengawal tu, dan juga bunyi buzzer tu berfungsi ke tidak bila dia detect ataupun dikesan ada halangan depan tu. Okey, ujian parameter juga dilakukan untuk menguji kemampuan lampu LED yang menyala apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. Jadi sama juga untuk pasal yang kita pasang untuk kegelapan tu, untuk keadaan gelap tu kita pasang dengan LDR. Kemudian kita pasang juga lampu LED untuk menerangi kegelapan tu. Okey, keputusan pengujian telah direkodkan dalam bentuk laporan. Jadi apa yang kamu buat ujian tadi, kamu kena buat laporan macam ni .
Okey, jenis ujian dia ujian kefungsian. Kita tengok sini penambahbaikan dia, kita letak LDR dan juga lampu LED. Okey, ujian parameter dia, ujian dia lah yang kita lakukan. Kita kawalan jauh digerakkan ke kawasan gelap bagi menguji kefungsian lampu LED. Itulah ujian dia. Mungkin kita test pada waktu malam ke, ataupun kita masuk dalam satu bilik yang gelap, kita padam lampu semua, kita test. Jadi bila gelap, lampu LDR akan detect tiada cahaya dan dia akan bagi signal supaya LED akan menyala lah. Jadi keputusan dia, kita tengok sini, lampu LED berfungsi apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan gelap. Okey, jadi penambahbaikan tu berjaya lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, penderia inframerah dan pembas ni lah yang kita tambah pada kereta tu, sebab supaya bila kita kontrol kereta tu tak adalah tiba-tiba langgar halangan yang ada di depan kita. Okey, ujian perimeter dia, kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang mempunyai halangan bagi menguji kefungsian penderia inframerah. Jadi yalah, kita kawal lah kereta tu, kita cuba pergi tempat yang ada halangan lah, ada kotak ke, ada kaki meja ke, cuba lalu kat situ. Okey, nanti kita akan tengok pengujian juga dilakukan untuk mengusir kefungsian pembas apabila penderia inframerah mengesan halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Ujian dilaksanakan sebanyak 3 kali. Okey, tengok bila infrared ni dilakukan sebanyak 3 kali. Mungkin sebab halangan ni kan banyak rupa. Contoh kalau kita langgar kotak kan dia lebar. Okey, ataupun kita cuba langgar halangan kaki meja kan dia tak lebar macam kotak tadi kan, dia kecil macam tu. Mungkin ada lagi tiang ampaian ke yang kecil-kecil semua tu kan. Jadi kena tengok infrared tu dia detect tak halangan tu. Kalau dia detect, dia akan bunyi vas dia akan berbunyi lah pembas tu. Kalau berbunyi, maksudnya kamu punya projek ataupun pemasuhan tu berjaya lah. Okey, kita tengok keputusan sini. Kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik dan mengeluarkan isyarat bunyi apabila terdapat halangan di hadapan kereta tersebut lah. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini adalah laporan. Tengok, kita test tu, kita buat laporan lah, berjaya atau tidak kita punya penambahbaikan tu ataupun pengubahsuaian tu. Okey, senarai semak pengujian bagi kereta kawalan jauh yang telah diubah suai. Okey, yang pertama, nombor 1, adakah reka bentuk produk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi? Okey, dia ada skor situ, ya atau tidak, kamu tik ya. Okey, kemudian nombor 2, adakah reka bentuk produk mempunyai kualiti yang baik? Semestinya ya lah, sebab kamu punya projek tu berjalan dengan jayanya kan. Adakah reka bentuk produk selamat digunakan? Ya, selamat digunakan. Melainkan kalau kamu buat design yang macam ada tajam-tajam, buju-buju tajam, tu lain lah. Mungkin kamu akan tik kat tidak, kemudian kamu akan buat modifikasi balik. Mungkin bahagian tajam tu kamu akan asah ke, bagi dia bulat, so tak adalah berbahaya. Okey, adakah reka bentuk produk mempunyai bahagian tajam? Ni yang saya bincang tadi. Kalau kita lihat pada kereta kontrol tu ada jugalah bucu-bucu yang sedikit tajam tu. Jadi kamu kena fikirkan macam mana nak hilangkan bucu tajam tu, sebab benda tu berbahaya. Okey, jadi cara dia antaranya apa dia? Okey, mungkin kamu boleh buat body kereta tu tutup bahagian-bahagian tajam tu. Okey, yang kelima, adakah bahagian elektronik pada produk boleh membahayakan pengguna? Okey, bahagian elektronik tu, kalau kereta kawalan jauh ni, bahagian elektronik tu tak adalah bahaya sangat sebenarnya. Melainkan kalau menggunakan voltage yang tinggi, arus yang tinggi. Tapi kat sini dia ditulis tidak, okey lah. Maksudnya tak ada masalah lah, sebab kereta kawalan tu kecil, arus tak tinggi sangat. Okey, yang keenam, adakah bentuk produk boleh dihasilkan dengan kos yang efektif? Ya. Jadi mungkin kamu boleh design lah body kereta tu. Contoh sekarang kamu gunakan aluminium kan, mahal. Contoh dia punya tayar lah. Okey, menggunakan aluminium, dan bila kamu nak buat tu dia kos yang mahal. So kamu kena tukar lah material apa yang sesuai untuk sebuah kereta kontrol ni. Contoh rem dia tu kan tadi aluminium, kamu tukar lah pada plastik. Okey, plastik pula dia banyak jenis. Ada yang plastik tahan impact, dia tahan lah, tahan cuaca. Jadi kamu boleh menggunakan plastik, sebab biasanya plastik ni lebih murah pada aluminium. Okey,
rumusan. Berdasarkan pada keputusan pengujian yang diperoleh, didapati kereta kawalan jauh mampu menjalankan fungsi yang dikehendaki, iaitu berhenti dan mengeluarkan bunyi secara automatik apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan. Ni kesimpulan dia lah. So kereta kawalan jauh kita tu dia menjalankan fungsi dia dengan baik bila ada halangan depan kereta tu ada halangan, jadi dia akan detect dan pembuzzer akan berbunyi lah. Jadi kereta tu perfect, cantik, berfungsi dengan baik. Yang kedua, lampu LED pada kereta kawalan jauh tu berfungsi yang mana bila dia melalui kawasan yang gelap kan, so LED tu akan menyala lah. Jadi kat situ kita dah tengok kita punya projek ataupun modifikasi kita, pembasuhan kita berjalan dengan jayanya. Okey, jadi cadangkan penampakan yang boleh dilakukan pada kereta kawalan jauh bagi meningkatkan lagi kualiti dan keupayaannya. Okey, ni next project lah. Maksudnya apa yang kamu boleh buat pada kereta kontrol tu supaya dia lebih berkualiti daripada keupayaan dia. Macam itu saya dah bincang kan. Biasa kereta kontrol dia kelajuan dia kita boleh kawal. Kita on, pusing je terus laju. So sekarang kita kena fikir macam mana kita nak buat gear macam kereta betul lah. Ada gear 1, gear 2, gear 3. Okey, itu antara cara dia lah. Okey, kereta kawalan jauh dapat dikawal menggunakan pergerakan isyarat tangan. Okey, ni mungkin special sikit cara dia. Menggunakan tangan saja. Ini memang ada sensor pergerakan ke, kita kena letak. Kelajuan kereta kawalan jauh boleh dikawal. Ni yang saya cakap tadi. Ada gear 1, gear 2, gear 3. Gear 4, gear 5 macam tu lah. So kamu kena fikirkan lah macam mana nak hasilkan dua keadaan ni. Okey, meletak span di bahagian hadapan kereta kawalan jauh fungsi sebagai penyerap hentakan. Okey, ni adalah apa ni, dia just letak span supaya bila berlanggar tak ada berlakunya hentakan lah. Okey, jadi next topic, bab 2 yang kita akan belajar adalah pembangunan produk, iaitu penghasilan produk. Ni lebih pada membuat projek. Kamu kena buat satu projek mekatronik. Ni memang dahsyat sikit sebab kamu dah tahun 3. So kamu kena buat satu projek untuk apa ni lah, macam kereta kontrol tadi dah buat kan, dah ada orang buat mungkin. So cuba kamu fikirkan satu produk lain yang kamu boleh buat penambahbaikan dan dia berfungsi dan berkualiti. Itu yang dimaksudkan dengan pembangunan produk. Okey, jadi nanti kita akan bincangkan apakah produk-produk yang sesuai untuk kita boleh buat sesuai dengan kamu lah. Kereta 3 ni dengan PKP sekarang ni, so kita nak dapatkan bahan-bahan pun agak terhad. Jadi keadaan apa ataupun produk apa yang sesuai dengan keadaan kita, kamu memang kena buat dekat rumah sebenarnya. Kalau ikutkan, takkan kamu nak biar tak buat apa-apa kan, seperti tak tahu. Jadi saya harap dengan bantuan ibu bapa lah, support lah anak-anak ni supaya mereka ni boleh hasilkan satu produk yang baik lah. Okey, yang berinovatif, yang kreatif. Okey, jadi itu saja, saya berhenti kat sini hingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.